والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hukum orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji. Seterusnya kita akan berbincangkan berkait dengan hukum orang yang mati dan dia mati semasa berihram ketika mengerjakan haji. Kerana bagi orang yang sedang berihram mengerjakan haji mempunyai hukum-hukum yang tertentu yang mesti dilakukan olehnya, berbeza dengan orang yang tidak berada dalam keadaan ihram. Orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji ada hukumnya yang khas mengenai perkara mengapankannya. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi'Arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, dalam masa seorang lelaki sedang wukuf di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh daripada unta kenderaannya lalu mati tercedera. Setelah diberitahu perihalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sedang mengerjakan haji, maka baginda bersabda mengenai si mati itu, mandikanlah dia dengan air dan serbuk daun bidara, dan kapankanlah dia dalam kedua-dua kain ihramnya, dan jangan kamu taburkan serbuk hanut pada badannya, dan juga jangan kamu menutup mukanya dan kepalanya, kerana ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berihram serta membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita hukum bagaimana nak mengurus jenazah orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji. Dalam hadis ini diceritakan bahawa bagaimana seorang lelaki yang sedang menunaikan ibadah haji berada dalam keadaan ihram ketika wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh daripada unta kenderaannya lalu mati kerana cedera parah. Kemudian diberitahu kepada Nabi SAW berkait dengan keadaan lelaki ini yang telah mati. Dia mati dalam keadaan ihram. Jadi bagaimana nak mengurus jenazahnya? Lalu Nabi SAW bersabda, mandikanlah dia. Mandikanlah dia sebagaimana dimandikan orang-orang yang mati seperti dalam keadaan yang tidak berihram. Mandikan dia dengan air dan serbuk daun bidara. Kemudian Nabi kata, ketika kamu mengkafankannya, maka kafankanlah dia dalam kedua-dua kain ihramnya. Kafankanlah dia dengan kain ihram yang dia pakaikan itu. Kemudian Nabi pesan, jangan kamu taburkan serbuk hanut pada badannya, iaitu serbuk yang mengeluarkan bau yang harum. Kerana orang yang dalam keadaan ihram, dia tak boleh pakai bau-bauan ataupun wangi-wangian yang harum. Begitulah juga jika sekiranya dia mati dalam keadaan ihram, tidak boleh diletakkan minyak wangi ataupun bau-bauan yang harum pada badannya. Kemudian Nabi pesan lagi, jangan tutup muka dia.
Ni bagi orang lelaki. Kalau mayat orang lelaki. Dan juga kepalanya. Ni bagi orang perempuan. Muka dan kepala. Kerana Nabi kata, apabila dia dibangkitkan kelak pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang demikian. Dan dalam keadaan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi ini satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mati dalam keadaan berihram. Sudahlah dapat fadilat mati syahid. Mati syahid kerana mati dalam keadaan bermusafir, jauh daripada rumah. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelum daripada ini. Di sana ada mati syahid dunia dan ada mati syahid akhirat. Dan di sana ada mati syahid dunia dan akhirat. Di antara mati syahid akhirat ialah orang yang mati dalam keadaan bermusafir. Jadi orang yang mati ketika menunaikan ibadah haji, dia mati dalam keadaan bermusafir. Jadi mati, dia mati syahid. Kemudian dapat fadilat pula kerana dia mati dalam keadaan berihram. Sehingga Nabi sebut, apabila dia dibangkitkan kelak di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, menyebut labbaik Allahumma labbaik. Jelasnya orang yang mati semasa berihram mengerjakan haji atau umrah, hendaklah dikekalkan keadaannya sebagai seorang yang berihram dalam masa menguruskan jenazahnya. Dan hendaklah dijauhi daripadanya sebarang perkara yang diharamkan kepada orang-orang yang berihram. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, orang yang mati dalam keadaan berihram ini diurus seperti biasa. Cuma ada beza kerana dia diharamkan untuk melakukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak berada dalam keadaan ihram. Sebab itu disebut orang yang dalam keadaan ihram ni ialah orang yang muhrim. Kerana dia diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak berada dalam keadaan ihram. Contohnya ialah berburu. Kalau orang tu tidak dalam keadaan ihram, dia boleh buru. Tapi kalau orang tu berada dalam keadaan ihram, tak boleh buru. Begitulah juga, dia tak boleh kerak kuku. Tak boleh potong rambut. Tak boleh tutup kepala dia. Tak boleh pakai pakaian. Tak boleh dia memakai ataupun menyelek ataupun menyemburkan bau-bauan, wangi-wangian pada tubuhnya. Jadi begitulah juga kalau orang yang mati dalam keadaan ihram, tidak boleh orang yang hidup menguruskan jenazahnya sebagaimana orang yang tidak berada dalam keadaan ihram. Yakni selain daripada ia dikafankan dalam pakaian ihramnya, janganlah menutup kepala jika ia lelaki. Jadi kalau lelaki tak boleh tutup kepala. Dan jangan menutup mukanya jika ia perempuan. Jangan juga menaruh sesuatu yang harum pada air mandinya, atau pada kain kafannya, ataupun pada badannya. Dan jangan juga memotong rambut dan kukunya. Jadi ini secara umum bagaimana nak urus mayat orang yang mati dalam keadaan ihram. Seterusnya ialah menyembahyangkan mayat yang ghaib. Mayat yang ghaib. Ghaib ni ialah yang tak ada di tempat. Yang mana macam mana nak sembahyang mayat yang ghaib. Sah menyembahyangkan mayat yang ghaib yang mati di negeri lain, sekalipun negeri itu berhampiran. Jadi sah kalau kita sembahyang ghaib ke atas mayat yang mana mati di negeri yang lain, sekalipun negeri itu berhampiran, dekat sekalipun. Jadi berkait dengan sembahyang mayat yang ghaib ini, terdapat di sana khilaf di kalangan ulama-ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahawa sembahyang mayat ghaib ini adalah merupakan satu perkara yang boleh dilakukan. Cuma mereka berselisih pandangan pula. Di sisi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama dalam mazhab Hambali menyatakan bahawa dibolehkan untuk sembahyang mayat ghaib ke atas sesiapa sahaja yang mati di kalangan orang Islam. Siapa-siapa dia boleh. Kalau orang tu mati di Kuala Lumpur, ataupun mati di Indonesia, ataupun mati di negara-negara Arab,
Contohnya ialah ada saudara mara mati, tengah belajar ke, tengah musafir ke. Jadi kita hak duduk di negara kita ni boleh untuk menyembahyangkan jenazah tersebut dengan sembahyang mayat ghaib. Tapi syaratnya ulama-ulama menyebut mayat tersebut mestilah disembahyangkan dulu di tempat itu. Jangan bila kita siapa berita mati terus sembahyang ghaib lalu. Tak. Di mana mestilah dipastikan orang di sana ataupun di negara yang dia mati itu menyembahyangkan jenazah itu dulu. Barulah kita duduk di tempat kita ni boleh menyembahyangkannya. Di samping itu sebelum daripada itu kena pasti dulu. Kena pasti dulu dia tu betul-betul mati. Jadi hak ni dalam minggu lepas pun kita sebut dah. Berkait dengan tragedi MH370 yang hilang ni tak tahu mana. Jadi ada setengah tu laju nak buat sembahyang ghaib. Jadi dalam masalah ni ada hukum syarak. Sekarang ni tak jumpa lagi, tak tahu hidup ke mati. Sebab itulah sebagaimana yang telah kita sebutkan, bagaimana apa yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh telah mendahului daripada apa yang dibincangkan pada hari ini. Macam mana nak menyelesaikan masalah orang yang hilang ini. Kerana orang yang hilang tak tahu mati ke hidup ni, banyak di sana masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Yang berkait dengan isterinya. Adakah terpasah kahwinnya ataupun tidak. Yang berkait dengan harta bendanya. Nak bagi harta benda dia macam mana. Jadi ulama-ulama fiqh telah membincangkan perkara ni ratus tahun dulu. Ratus tahun dulu, ulama-ulama fiqh sudah membincangkannya. Ada yang kata kena tunggu 6 bulan. Ada yang kata kena tunggu setahun. Ada yang kata kena tunggu 4 tahun. Kalau kita ambil pandangan yang paling lama sekali, kena tunggu 4 tahun. Tunggu sampai 4 tahun. Lepas 4 tahun, kalau tak muncul juga. Hilang tak tahu ke mana. Maka, barulah boleh diselesaikan masalah-masalah tadi. Isteri dia terpasah. Harta benda dia boleh dibahagikan kepada waris-waris dia yang terdekat. Jadi dalam masalah sembahyang ghaib ini, di sisi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama dalam mazhab Hambali menyatakan bahawa boleh kita sembahyang ghaib ke atas sesiapa sahaja. Sama ada orang tu orang awam, orang biasa ataupun orang tu orang yang terkenal, yang mempunyai jasa yang besar dalam agama dan kebajikan dan seumpamanya. Kemudian di sana ada satu riwayat pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni ialah imam dalam mazhab Hambali. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad menyatakan bahawa dibolehkan sembahyang ghaib ke atas mayat seseorang jika sekiranya mayat seseorang itu adalah merupakan orang yang telah memberikan faedah dan manfaat yang besar kepada Islam ataupun umat Islam. Contohnya orang alim, seorang ulama. Maka kita boleh untuk sembahyang mayat ghaib ke atasnya. Kerana jasanya sangat besar. Di mana jasa ulama ni sangat besar. Kerana dengan ulama lah kita dapat manfaat daripada ilmu-ilmu. Sebab tu Nabi menyebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah merupakan pewaris kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ataupun orang tu orang yang soleh. Dia bukan orang alim tapi orang baik. Orang yang mempunyai kebajikan yang sangat banyak. Bantu itu, bantu ini, sumbang itu, sumbang ini dan seumpamanya. Dia meninggal. Dia duduk jauh. Jadi boleh kepada kita untuk sembahyang mayat ghaib ke atasnya. Ini di sisi satu pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya kalau tu orang biasa, maka kalau nak sembahyang pun tak apa, tak mau sembahyang pun tak apa. Kalau orang biasa. Tapi kalau orang tu, orang yang kita sebutkan tadi, maka tersangat baik untuk disembahyangkan dengan sembahyang mayat ghaib ke atasnya. Kemudian di sana ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga ini, ada satu riwayat yang lain daripada Imam Ahmad bin Hanbal juga. Dan pandangan ini dipersetujui oleh Imam Ibn Taymiyah dan muridnya Imam Ibn Qayyim rahimahumullah. Pandangan ini menyatakan bahawa
dibolehkan untuk sembahyang mayat gaib ke atas orang yang telah mati, tak kira siapa. Tapi dengan syaratnya orang itu tidak disembahyangkan lagi. Maknanya tidak disembahyangkan di sini, tak ada orang sembahyang ke atas dia. Contohnya ialah kita tahu orang tu mati di negara kafir. Di negara tersebut tak ada orang Islam. Kita tahu dia mati. Dan dia diuruskan seperti apa yang diamalkan di negara tersebut. Maknanya tidak diuruskan dengan cara Islam. Jadi di sini kita sebagai orang Islam duduk di tempat lain, maka kita hendaklah menyembahyangkan sembahyang mayat gaib ke atasnya. Maknanya di sini, kalau ikut pandangan ni, kalaulah orang tu mati, dia mati di tempat jauh, kemudian ada orang sembahyang dah jenazah dia. Jadi kita hak duduk di tempat kita ataupun di mana-mana, maka tidak perlu lagi sembahyang mayat gaib ke atasnya. Jadi ini adalah merupakan pandangan ulama-ulama dalam masalah sembahyang mayat yang gaib. Maknanya semua mereka ni setuju belaka. Sembahyang mayat yang gaib ini adalah satu perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Cuma mereka khilaf dalam perkara yang kita sebutkan tadi. Apakah dalilnya? Dalilnya ialah hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada orang ramai tentang kematian An-Najashi, raja negeri Habsyah. Pada hari kematiannya, baginda pun pergi bersama-sama mereka ke tempat sembahyang, lalu menjadi imam bagi sidang jamaah yang berdiri bersaf-saf di belakangnya. Seterusnya baginda menyembahyangkan si mati yang gaib itu dengan 4 takbir. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah merupakan satu-satunya hadis yang menjadi dalil kepada ulama-ulama yang menyatakan bahawa sembahyang mayat gaib adalah satu perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Di mana dalam hadis ini dinyatakan bagaimana Nabi SAW pada satu hari Nabi beritahu kepada orang ramai. Nabi kata Raja An-Najashi telah meninggal dunia. Lalu Nabi pun keruh orang ramai mari. Lalu mereka pun mari dan Nabi jadi imam sembahyang mayat gaib ke atas An-Najashi ini. Di mana An-Najashi adalah merupakan kata nama kepada raja yang memerintah negeri Habsyah. Kalau kita tengok kerajaan zaman dulu, dia ada kata nama yang umum kepada raja-raja yang memerintah. Kalau raja yang memerintah kerajaan Rom dinamakan sebagai Kaisar. Kalau raja yang memerintah kerajaan Parsi dinamakan dengan namanya. Begitulah juga kalau raja yang memerintah Mesir dinamakan dengan Fir'aun. Kalau raja yang memerintah Habsyah dinamakan dengan An-Najashi, kata nama yang umum. Di mana apakah namanya yang sebenar? Sabit dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, di mana sebagaimana hadis yang kita bacakan ini, cuma Nabi tambah dalam hadis ini. Nabi bersabda, "Matal yawm rajulun salih, faqumu fasallu ala akhikum ashamah." Nabi kata, telah mati pada hari ini lelaki yang salih. Berdiri kamu semua, sembahyang kamu semua di belakangku ni ke atas saudara kamu, iaitu Ashamah. Jadi namanya ialah Ashamah, Raja An-Najashi yang mati dalam keadaan beriman ini. Di mana kisahnya adalah merupakan satu kisah yang sangat menarik. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah,
yang dikarang oleh ulama-ulama yang menceritakan berkait dengan riwayat hidup Nabi SAW. Di mana ketika Nabi berada di Mekah, mula-mula Nabi ajak seorang-seorang. Lalu Sayyidina Abu Bakar, sebelumnya Khadijah, Sayyidina Ali memeluk Islam. Lalu selepas daripada itu, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengiklankan dakwah Islam, mengisytiharkan kepada orang ramai dakwah Islam. Lalu Nabi pun dakwah orang ramai kepada Islam. Lalu berlakulah bermacam-macam tekanan daripada orang-orang musyrikin Mekah. Di mana mereka menuduh Nabi dengan berbagai-bagai tuduhan. Mereka tuduh Nabi ahli sihir. Mereka tuduh Nabi pemecah belah masyarakat. Mereka tuduh Nabi seorang yang gila. Tapi tak jadi juga. Makin ramai orang ikut Nabi SAW. Lalu mereka ubah dengan cara yang lain. Mereka ubah dengan melakukan sekatan ekonomi. Mereka paksa orang-orang Mekah supaya jangan berjual beli dengan Muhammad, pengikut-pengikut dia dan juga anak beranak hak sokong dia. Jadi menyebabkan Nabi dan orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi SAW kelaparan. Terpaksa makan rupuk-rupuk di atas bukit Mekah. Ikat perut dengan anak batu kerana lapar. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah ni sama je dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di sepanjang zaman. Hak tadi tuduh dengan bermacam-macam tuduhan. Hari ni lagi hebat dengan adanya media massa. Melalui TV, melalui radio, melalui surat khabar. Hari ni pula ada internet. Menyebarkan maklumat-maklumat yang jahat. Fitnah-fitnah. Memburuk-burukkan orang-orang yang nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai tuduhan. Jadi sama saja. Sebab itulah kita kena baca Quran, kita kena baca sirah Nabi dan kita kena lihat dengan apa yang ada di hadapan kita. Di mana apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut dalam sirah Nabi akan berulang. Akan berulang kepada orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi SAW. Bila orang musyrik Mekah buat sekatan ekonomi tak jadi juga. Makin ramai orang ikut Nabi. Tak jejah. Lalu mereka menggunakan cara kekerasan. Ada sahabat yang mereka bunuh. Ada sahabat yang mereka seksa. Lalu di sinilah Nabi SAW mengizinkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama ini berlaku lebih kurang tahun yang kelima selepas Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Nabi kata, dengan sebab kamu semua telah melalui berbagai-bagai ujian dan cabaran, diseksa dan seumpamanya, maka Allah Ta'ala mengizinkan kepada kamu untuk berhijrah. Lalu sahabat tanya nak hijrah ke mana? Lalu Nabi tunjuk ke arah Habsyah. Nabi SAW menyatakan bahawa fa inna biha malikun la yadhlimu indahu ahad. Di sana adanya raja yang memerintah, iaitu Najasyi Ashamah tadi, yang mana dia tidak melakukan kezaliman ke atas seseorang pun. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW ini adalah merupakan seorang yang mengikuti perkembangan, termasuklah perkembangan antarabangsa. Di mana kerajaan Habsyah ini berada di luar Mekah. Kalau hari ini Habsyah ini ialah negara Ethiopia, Somalia, Djibouti dan beberapa negara yang berdekatan dengannya. Maknanya satu kerajaan yang besar. Jadi Nabi mengikuti perkembangan yang berkait dengan isu-isu antarabangsa. Sebab tu Nabi tahu raja yang memerintah di Habsyah adalah merupakan raja yang soleh, raja yang baik, raja yang tidak melakukan kezaliman. Jadi kita sebagai orang Islam pun begitu. Kita mestilah peka kepada apa yang berlaku di keliling kita. Hari ini malangnya kita lihat ada di sana sebahagian umat Islam yang duk fikir pakai diri sendiri saja. Ikutlah benda yang nak berlaku di keliling, yang nak berlaku di luar sana, asal aku boleh makan, boleh minum, asal aku boleh hidup, ada rumah sudah.
Tak mau cara orang lain. Ni tak betul. Nabi SAW mengikuti perkembangan-perkembangan yang berlaku. Termasuklah isu-isu antarabangsa. Jadi kita pun kena begitu. Dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah apa saja, kita kena ikuti perkembangan. Mengikut kadar kemampuan kita. Ni dah ikutlah benda yang berlaku, asal aku boleh makan, boleh minum dah. Kalau orang nak meretah, ikutlah siapa-siapa dia nak meretah pun. Asal aku boleh makan, boleh minum dah. Ikutlah nak pilih siapa-siapa pemimpin pun. Asal aku boleh makan, boleh minum dah. Kita tak boleh jadi begitu. Jadi Nabi SAW mengajar kepada kita, kita sebagai umat Islam, mestilah peka kepada apa yang berlaku di keliling kita. Nabi SAW mengizinkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Dalam hijrah yang pertama ini, seramai 14 orang sahabat pergi sana. Lalu mereka hidup dalam keadaan aman. Kemudian selepas daripada itu, berlaku perkembangan-perkembangan yang menarik di Mekah. Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam pula. Lalu berita ni sampai kepada mereka yang ada di Habsyah. Lalu mereka balik ke Mekah. Ingat ke orang Mekah masuk Islam belaka dah. Bila sampai di Mekah, rupa-rupanya tak begitu. Lalu mereka melalui berbagai-bagai ujian yang lagi dahsyat. Diseksa dan seumpamanya. Lalu Nabi SAW mengizinkan pula kepada mereka untuk berhijrah ke Habsyah. Negeri yang sama dalam hijrah yang kedua. Di mana dalam hijrah yang kedua ni bilangan lagi ramai. Iaitu seramai 83 orang. Ada riwayat yang kata 84 orang. Pergi berhijrah ke sana. Siapa duduk sana? Orang-orang musyrikin Mekah. Mereka mesyuarat sama-sama mereka. Mereka kata ni tak boleh jadi ni. Kita kena buat sesuatu. Macam mana ni? Pengikut-pengikut Muhammad boleh lari pergi ke Habsyah. Silap gaya, mereka akan perdaya Raja Habsyah dan Raja Habsyah akan mari keserang kita. Jadi masalah pula kepada kita. Lalu mereka hantar utusan-utusan. Antaranya lah Amru ibn al-As. Yang pada ketika itu belum lagi memeluk Islam. Seorang diplomat. Bukan sahaja di zaman Islam, bahkan juga di zaman sebelum Islam. Seorang yang cerdik, seorang yang bijak. Amru ibn al-As. Sabit. Ada satu kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, "Makana yanbaghi li Amru an yamshi 'ala al-ardi illa an yakuna amira." Sayyidina Umar kata. Sayyidina Umar puji Amru ibn al-As ini. Sayyidina Umar kata, tidak boleh sama sekali Amru ini berjalan di atas muka bumi ini, melainkan dia mestilah menjadi seorang ketua. Sebab tu dalam Islam ini, Islam menghargai orang-orang mengikut kemahiran, kepakaran dan juga kecerdikannya. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi rekah ceritanya Amru bin As pun pergi dengan beberapa orang lagi. Pergi berunding dengan An-Najasyi. Beritahu kepada An-Najasyi, di mana puak-puak kami hak mari daripada Mekah ni karut, ikut ajaran sesat, menyeleweng daripada ajaran datuk nenek moyang kami. Lalu Raja An-Najasyi ni panggil orang-orang Islam, termasuklah Al-Abbas, mari berjumpa dengan An-Najasyi dan tanya. Termasuklah Ja'far bin Abi Talib. Lalu tanya dia berkait dengan agama yang dibawa oleh Nabi ni, sebagaimana yang diberitahu oleh Amru ibn al-As. Bagaimana ajaran yang dibawa oleh orang yang mengaku menjadi Nabi ni. Lalu Ja'far pun cerita. Ja'far kata lebih kurang, wahai raja, kalau hari ni enggak, wahai tuanku, kami dulu adalah merupakan kaum jahiliah. Perang sama sendiri, bunuh sama sendiri, makan bangkai, minum arak, buat benda-benda muka maksiat dan lain-lain lagi. Lalu mari kepada kami lelaki ini Muhammad, yang mana dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Ajar kepada kami ajaran yang mulia, supaya kami buat baik, mengabdikan diri hanya kepada Allah, menghubungkan silaturahim dan seumpamanya. Lalu
Najasyi kata, balikmu. Mu balik dan mu bebas duduk dalam negaraku. Dan Najasyi beritahu kepada Amr ibn al-As, mu balik ke Mekah. Aku tak mau terima mu. Dan bawa balik hadiah-hadiah yang mu bawa. Di mana Amr bawa hadiah-hadiah nak rasuah An-Najasyi. Tapi mereka tak putus asa. Lalu mereka datang lagi berjumpa dengan An-Najasyi. Ni orang musyrik Mekah ni. Mereka tak akan putus asa nak halang Islam. Begitulah musuh-musuh Islam di sepanjang zaman. Mereka tak akan putus asa untuk menghalang agama Islam. Lalu mari berjumpa semula dengan An-Najasyi. Beritahu, wahai raja, kami nak beritahu kepadamu bahawa agama yang dibawa oleh puak-puak kami daripada Mekah ini, yang telah menyeleweng daripada agama datuk nenek moyang kami, mereka mendakwa Nabi Isa yang merupakan Nabi yang mulia, dan kamu adalah merupakan penganut agama Kristian, memuliakan Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa ini bukanlah anak Tuhan sebagaimana yang kamu anggap. Lalu dia panggil semula, mari Ja'far. Lalu ditanya, adakah begitu sungguh? Lalu Sayyidina Ja'far membaca ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Maryam, Kaf ha ya ain sad, sehinggalah beberapa ayat selepas daripada itu menceritakan berkait dengan kisah Nabi Isa AS dan juga kisah Maryam AS. Bila An-Najasyi mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ini, dia menangis, menitiskan air mata. Lalu dia kata, inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. Sesungguhnya benda yang mu baca ni, yang disebut dalam Quran, yang dibawa oleh Muhammad ini, adalah merupakan sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, keluar daripada tempat yang sama. Jadi selepas daripada itu dia hambat Amr ibn al-As balik. Lalu diizinkan kepada orang-orang Islam duduk di Habsyah. Sehinggalah mereka semua balik selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Di mana diriwayatkan bahawa An-Najasyi ini meninggal dunia. Disebut dalam kitab-kitab sirah, dia masuk Islam dan dia meninggal dunia pada tahun yang ke-8 ataupun tahun yang ke-9 sebelum berlakunya peristiwa pembukaan Mekah. Jadi bila berita ni sapa kepada Nabi, sapa melalui wahyu. Matinya An-Najasyi, Jibril beritahu kepada Nabi. Ini satu lagi bukti mukjizat kebenaran kedemian Nabi SAW. Sedangkan negara Habsyah dengan Madinah sangat jauh. Kalau nak sapa satu-satu berita barangkali berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Nabi sapa berita tersebut selalu selepas matinya An-Najasyi. Di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah merupakan Nabi dan Rasul yang benar daripada Allah. Jadi bila sapa berita ni, Nabi pun perintah supaya orang-orang Islam semayang mayat gaib ke atas An-Najasyi ini. Dan Nabi sangat sedih. Nabi sangat sedih. Nabi SAW menyebut dia ini adalah merupakan seorang yang soleh. Nabi sedih dan Nabi SAW mendoakan kepadanya. Jadi di sini memberikan satu pengajaran yang sangat besar. Bagaimana Allah Ta'ala beri hidayah kepada seorang raja. Sebab tu dalam sirah Nabi ni macam-macam. Ada hamba abdi yang masuk Islam, ada orang luar yang mari masuk Islam. Hak ni cerita raja yang masuk Islam. Walaupun tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tapi dia masuk Islam bersama-sama dengan Nabi SAW. Hadis ini selain daripada menyatakan hukum menyembahyangkan mayat yang gaib, menerangkan lagi satu mukjizat bagi Rasulullah SAW yang telah mengetahui kematian Raja Negeri Habsyah pada hari itu juga, yakni hari kematian, sedang negeri Habsyah jauh letaknya daripada Madinah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Menurut huraian ulama rahimahumullah, jika si mati yang gaib itu diketahui namanya, maka hendaklah menyatakannya semasa berniat. Kalau pula tidak diketahui, memadai berniat menyembahyangkan mayat yang gaib secara umum.
Jadi ulama-ulama menyebut, kalau kita tahu nama si mati tersebut, maka dalam niat hendaklah kita nyatakan namanya. Kalau kita tak tahu, maka kita semayang secara umum sahaja. Lafaz niat mengenai mayat lelaki yang gaib, yang diketahui namanya seperti berikut: usalli ala mayyiti fulanil ghaibi arba'a takbirat fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku menyembahyangkan mayat si mati, si anu yang gaib, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi disebut di sini, maknanya elok disebut nama orang yang mati itu, yang duduk di tempat yang jauh. Jadi kita duduk di tempat kita ni nak semayang mayat gaib, dalam niat tu sebut nama dia. Ada pun lafaz niat ni sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini. Setengah ulama kata sunat. Jadi yang penting niat ni ialah qasak dalam hati kita. Jadi kita qasak, kita sebut nama dia, kemudian akad takbir. Cara semayangnya samalah dengan cara kita semayang mayat. Takbir pertama, selepas daripada itu baca surah Fatihah. Takbir yang kedua, selepas daripada itu selawat. Takbir yang ketiga, selepas daripada itu doa, sebagaimana yang kita maklum. Dan takbir yang keempat, selepas daripada itu doa juga, kemudian salam. Jika mayat yang gaib itu perempuan yang diketahui namanya, maka lafaz niat mengenainya seperti berikut: usalli 'alal mayyitati fulanatil ghaibah 4 takbirat fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku menyembahyangkan mayat sianu yang gaib 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika mayat yang gaib itu sama ada lelaki atau perempuan, tidak diketahui namanya, maka memadai berniat menyembahyangkan mayat yang gaib secara umum. Jadi kalau orang hak mati itu kita tak tahu nama, tak tahu nama, orang beritahu kepada kita ada orang mati duduk di luar, kemudian kita tak tahu nama dia, jadi kita nak semayang mayat gaib ke atasnya. Jadi kita semayang niat dan secara umum, aku niat semayang mayat gaib ini ke atas si mati 4 takbir kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz niat mengenainya seperti berikut: usalli ala man mata minal muslimina 4 takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku menyembahyangkan mayat daripada kalangan orang-orang Islam 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi ini adalah merupakan beberapa hukum hakam yang berkait dengan sembahyang mayat yang gaib yang dinyatakan di sini, di mana huraian secara terperinci, secara detail dinyatakan oleh ulama-ulama di dalam kitab fiqh. Jadi apa yang kita nyatakan di sini adalah secara ringkas sebagaimana yang dihuraikan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana Nabi menyembahyangkan semayang mayat gaib ke atas An-Najashi, iaitu Ashamah, yang merupakan seorang raja yang saleh yang telah meninggal dunia. Seterusnya ialah